الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat iman, nikmat kesihatan dan meluangkan masa untuk kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berkongsi sedikit ilmu tentang sejarah Al-Quran. Ulama sejarah mengatakan bahawa dan selalu berpesan kepada kita, jika sekiranya kamu tidak belajar sejarah, tunggulah sejarah itu datang untuk menghukum kamu. Kita melihat dunia Islam dilanda musibah demi musibah sekarang ni, membuatkan ulama sejarah kontemporari, ulama sejarah zaman sekarang membuat satu rumusan dengan baik-baik ya. Ulama sejarah zaman sekarang membuat satu rumusan. Dia kata apa yang umat Islam belajar dari sejak zaman Rasulullah sehinggalah ke sekarang, kita tidak belajar apa pun. Sebab tu musibah demi musibah melanda umat Islam dan kita tidak bersedia. Almarhum Syekh Profesor Dr. Qardawi yang baru meninggal, dia menulis, dia kata, manusia adalah sejenis haiwan yang sungguh bijak dan pandai untuk merancang kehidupan dia di atas muka bumi ini. Walaupun hidup hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi manusia sangat bijak merancang dengan pelbagai perancangan dia, dari segi duit, dari segi perancangan dia, duit EPF, duit simpanan dan sebagainya untuk hidup di atas muka bumi ini untuk jangka masa yang pendek. Tetapi manusia lupa untuk merancang untuk kehidupan dia dalam alam kubur, di mana alam kubur daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke sekarang sudah melebihi 1500 tahun, dan mana tahu dia akan menjangkau sehingga 2000-3000 tahun. Maka apakah perancangan kita untuk berada di dalam alam kubur supaya selamat daripada sebarang keseksaan dan sebagainya? Dalam Al-Quran, 1/3 dalam Al-Quran terdapat semua kisah-kisah sejarah yang terjadi di masa-masa lalu. Kisah-kisah ini terdapat dalam Al-Quran adalah untuk kita mengambil hikmah dan pelajarannya dari kisah-kisah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Hud ayat 120, dan semua kisah-kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk merumuskan sejarah 1500 tahun dalam jangka masa 40 minit atau sejam sangat mencabar. Tapi kita cuba insya-Allah, sekiranya kita perlu sedikit masa kecederaan. Kan sekarang musim Piala Dunia bola sepak, kan dia ada referee bagi masa kecederaan sikit. Jadi kita pun mohon
izin kepada imam, tuan imam, untuk sekiranya kalau tak sempat habis sedikit masa kecederaan, kita bagi laluan kepada syiar Islam untuk melaungkan azan, dan saya cuba habiskan secepat yang segera supaya kita boleh balik. Al-Quran bukanlah semata-mata cerita sebagai karya sejarah sahaja. Sebaliknya, kejadian bersejarah yang tercatat di Al-Quran dibentangkan untuk menyampaikan pengajaran, teguran dan seruan untuk memenuhi tujuan etika, rohani dan keagamaan, untuk menjadikan satu pelajaran dan satu peringatan yang wajib diambil daripada Al-Quran. Ia adalah kitab bukan saja untuk dibaca, tetapi untuk dipelajari, difahami dan akhirnya dihormati. Kita akan baca hadis-hadis yang akan menceritakan tentang bagaimana Al-Quran akan menjadi teman kita di dalam kubur. Bagaimana Al-Quran yang akan bagi syafaat kepada kita di mahsyar. Bagaimana teman yang sehebat sebegini kita tak boleh menjadikannya teman, dan kita tak mau mendampingi dia di atas muka bumi ini walaupun dia datang dengan percuma kepada kita. Al-Quran hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dan tidak kepada umat-umat lain. Pada asasnya, banyak hadis-hadis yang menceritakan bahawa Al-Quran akan datang pada hari kiamat dengan pelbagai bentuk. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah Al-Bahili bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah Al-Zahrawan, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana keduanya nanti datang pada hari kiamat seakan-akan awan atau cahaya matahari, ataupun seperti burung yang berbulu yang terbang mengelilingi pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya membacanya ada berkat dan meninggalkan adalah penyesalan. Tukang sihir tidak akan mampu menandinginya. Riwayat Muslim, hadis yang ke-1910. Begitu juga dalam hadis-hadis lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Al-Quran akan datang kepada kita pada hari kiamat kelak. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah pakaian kepadanya. Maka orang yang tersebut dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran akan berkata lagi, wahai Tuhan, tambahkanlah. Maka orang tersebut dipakaikan dengan pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, redalah kepadanya. Maka Allah akan reda kepada orang tersebut. Disebut kepadanya, bacalah Al-Quran dan naiklah. Maka ditambahkan bagi setiap ayat satu kebajikan. Hadis riwayat Al-Tirmizi, hadis yang ke-3839. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, puasa dan Al-Quran memberi syafaat daripada hamba pada hari kiamat kepada hambanya pada hari kiamat. Puasa berkata, hai Tuhanku, aku menegahnya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka berilah syafaatku padanya. Al-Quran pula akan berkata, Tuhanku, aku tegahkannya daripada tidur malam, maka berilah syafaat kepadaku padanya. Kemudian kedua-duanya diberi syafaat. Riwayat hadis Imam Ahmad dengan sanad sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang begitu hebat sekali diriwayatkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana daripada Allah Subhanahu wa taala ia telah dijilidkan sebagai sebuah buku yang datang kepada kita dengan begitu mudah sekali boleh didapati. Dan kita pula dengan Al-Quran sejak kita dilahirkan, daripada awal, di rumah, di sekolah, di masjid, kita semua kenal dengan Al-Quran. Malah setiap orang Islam akan ada Al-Quran sama ada di rumahnya, di pejabatnya dan sebagainya. Tapi malangnya, betapa ramai yang kita berusaha
untuk menjadikannya teman, untuk menemani kita dalam alam kubur. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditulis dalam mushaf serta diriwayatkan kepada kita dengan tertib. Al-Quran juga merupakan pedoman untuk manusia di muka bumi ini bagi membuktikan kewujudan pencipta dan kerasulannya, yang mana ia mulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Siapa yang bagi tahu kepada kita membacanya Al-Quran adalah ibadah? Kerana tomahan ini sejak daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini pelbagai pengajian sedang dilakukan terhadap Al-Quran. Di universiti di barat, setiap universiti yang utama mengadakan fakulti pengajian Islam. Universiti-universiti yang bukan Islam dan yang berbondong-bondong belajar tentang Al-Quran terdiri daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian dan juga orang-orang Islam. Ramai juga yang belajar dan kemudian mendapat hidayah dan terus menjadi Islam. Ada juga ramai yang belajar tentang Quran dan the sciences of the Quran semata-mata untuk mengkaji lemahan Quran, kelemahan Islam, dan untuk menjadikan musuh untuk mendapat bekalan untuk tomahan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Yang bermaksud Maha Tinggi Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril padamu, dan berdoalah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku." Surah Taha ayat 114. Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia di atas muka bumi ini. Dan Quran Allah mengantar kepada Lahul Mahfuz, di mana Quran terpelihara, dilengkapkan oleh Allah dan diturunkan kepada Baitul Izzah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam, menurut malaikat yang agung, membacanya Al-Quran itu kepada sekalian malaikat yang berada di Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka masa lebih kurang 22 tahun. Ramai di kalangan musuh-musuh Islam sehingga ke hari ini menulis kata Quran adalah ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menuduh Nabi membelajar bab-bab Al-Quran ini daripada pedagang-pedagang yang datang daripada Assyria dulu, yang beragama Kristian Assyria, dan mengambilnya daripada mereka, mengubah suainya dan menjadikan Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazzala bihi ruhul amin. Di bawah Al-Quran turun oleh malaikat Jibril yang amanah dalam ayat Asy-Syura 193. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kedatangannya Islam tu ada kesinambungan sebelum nabi-nabi. Maka untuk nak buktikan bahawa tidak ada sebarang kepalsuan dalam kitab yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menceritakan kisah-kisah Nabi sebelum turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya sebelum turunkan kitab-kitab, ada juga suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Antara suhuf yang diturunkan untuk kita mengetahui sebagai apa yang telah tercatat dalam Al-Quran adalah untuk Nabi Syed 50 suhuf, untuk Nabi Idris 30 suhuf,
Untuk Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Apa bukti Allah turunkan suhuf kepada Nabi SAW? Musuh Islam katakan ini sebagai dongeng sahaja yang direka oleh Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf sebagai bukti kepada musuh-musuh Islam ketika itu, di mana di surah Al-A'la ayat 18 dan 19 yang bermaksud sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu suhuf-suhuf, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Sejarah secara ringkas perturunan semua kitab-kitab Allah. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan setelah 6 hari dalam bulan Ramadan. Injil diturunkan 13 hari dalam Ramadan. Zabur diturunkan selepas 18 hari dalam bulan Ramadan. Dan Quran diturunkan selepas 14 hingga 16 hari dalam bulan Ramadan. Apa beza suhuf dan kitab? Suhuf adalah lembaran-lembaran yang ditulis. Kerana zaman dulu bukan ada buku dan bukan ada teknologi untuk dijilidkan. Maka lembaran-lembaran yang ditulis, yang disimpan tanpa dijilidkan, ia dinamakan sebagai suhuf. Kitab adalah tulisan yang dijilidkan, dijadikan buku. Seperti mana Quran yang ada sekarang ini. Maka itu bezanya suhuf dan juga Quran. Dalil-dalil tentang adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya baca firman yang bermaksud, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu hujan terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara kepada mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikan umat satu sahaja. Bermakna Allah kata kepada Nabi, jangan dijadikan sebagai kuffar musyrikin yang engkar ataupun tolak daripada mempercaya adanya kitab-kitab dulu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu beritahukannya kepadamu apa yang telah tertulis, apa yang perselisihan di antara kamu. Sejarah Al-Quran. Kita intro sedikit tentang kitab-kitab yang ada sebelum Nabi SAW dan kitab dan juga suhuf yang diturunkan kepada umat dulu. Sekarang ni kita nak perkenalkan sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran melalui 3 fasa. Fasa yang pertama, Allah telah siapkan Quran dan letaknya di Lauhul Mahfuz. Fasa kedua, Allah telah menurunkan Quran kepada Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah barulah datangnya ke dunia. Terdapat beberapa pendapat ulama yang membincangkan sama ada Al-Quran turun sekaligus ataupun berperingkat-peringkat. Penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Penurunan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz berlaku dengan sekaligus dengan bertujuan untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menyaksikan bahawa segala perkara yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz pasti akan berlaku seperti dalam firman-Nya, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Ini buktinya firman Allah bahawa Quran sesudah disiapkan oleh Allah diturunkan kepada Lauhul Mahfuz. Maksud ayat tadi, sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bukanlah ya Al-Quran, bahkan ia adalah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya
lagi terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauhul Mahfuz. Suratul Al-Buruj ayat 21 dan 22. Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya mengatakan bahawa Quran yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz berada di tempat yang paling tertinggi dan terjaga daripada sebarang penambahan, pengurangan, penyelewengan dan penggantian. Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumberkan dari Anas bin Malik yang bermaksud Lauhul Mahfuz yang dijelaskan dalam surah atau ayat 21-22 surah Al-Buruj berada di kening malaikat Israfil. Riwayat lain dari Ibnu Hatim menukilkan perkataan dari Abu Al-Abbas yang bermaksud tidak sesuatu pun yang Allah telah tetapkan baik berupa Al-Quran yang sebelumnya dan sesudahnya melainkan berada di Lauhul Mahfuz, lembaran yang terpelihara. Dan Lauhul Mahfuz ada di antara kedua mata malaikat Israfil dan tidak diizinkan bagi dia untuk melihat Lauhul Mahfuz. Imam Al-Baghawi, seorang ahli tafsir dan ahli hadis yang hidup lebih kurang dalam tahun 436 Hijrah, riwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas tentang Lauhul Mahfuz yang bermaksud sesungguhnya di tengah Lauhul Mahfuz terdapat tulisan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Agamanya ialah Islam dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maka barang siapa beriman kepada Allah dan membenarkan janjinya serta mengikuti rasul-rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Ayat ini tertulis dalam Lauhul Mahfuz dan diberitahukan kepada kita dengan firman Allah lagi, bi'aidi safarah kutilal insanu ma akfarah. Di suratul Abasa ayat 15:6 yang bermaksud terpelihara di tangan malaikat yang menyalinnya Quran, disalin oleh tangan-tangan malaikat dari Lauhul Mahfuz yang mulia lagi berbakti. Penurunan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia dikatakan ada dua langit. Jangan tuan-tuan sekejap balik nanti cari teropong langit tengok di dunia. Ada apa di atas ya? Tak nampak kita. Di langit dunia ada dua langit. Yang pertama dinamakan sebagai Baitul Ma'mur, kedua Baitul Izzah. Penurunan Al-Quran ke Baitul Izzah seperti mana yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan" ila akhir ayat. Yang maksudnya lebih kurang beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbezaan antara yang benar dan salah. Di mana letaknya Baitul Izzah? Di mana letaknya Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah tempat di langit daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bermaksud Al-Quran dipisahkan dari Az-Zikr, Lauhul Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam As-Musdarak. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini telah dipenjelaskan kita setiap kali kita mengada program Isra Mi'raj. Sudah tentu diceritakan tentang Baitul Ma'mur dan disebut dalam Quran, wal baitil ma'mur wasyaqafil marfu' wal bahril masjur. Demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan langit, demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Baitul Ma'mur adalah tempat yang sangat mulia, berada di langit ketujuh, di mana para malaikat beribadat sebagaimana manusia beribadat di sekitar Kaabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Isra Mi'raj
sampainya di langit ketujuh, baginda Nabi melihat Baitul Ma'mur. Dan peristiwa ini telah diriwayatkan oleh Nabi SAW yang bermaksud, kami mendatangi langit ketujuh, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya dan beliau menyebut, selamat datang putraku Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi 70,000 malaikat untuk melakukan salat di sana. Setelah mereka keluar daripada Baitul Ma'mur, mereka tidak akan kembali balik ke Baitul Ma'mur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari, hadis nombor 3207 dan di Muslim hadis 162. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, cerita Quran akan bermula daripada sini. Penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah berlaku secara beransur-ansur. Malaikat Jibril menurunkannya beransur-ansur kepada Nabi SAW. Seperti mana firman Allah dalam suratul Al-Furqan yang bermaksud, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Sabda Rasul SAW yang bermaksud Al-Quran diturunkan sekaligus oleh Allah SWT ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang diturunkan secara peringkat-peringkat dalam masa lebih kurang 20 tahun, 22 tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara beransur-ansur selama 22 tahun lebih kurang di situ. Terdapat beberapa pendapat bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, dan ada cara-cara yang berbeza. Antara cara Nabi malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi SAW, yang pertama adalah melalui mimpi. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu melalui mimpi yang benar, yang mana malaikat Jibril akan memasukkan wahyu tersebut ke dalam dada baginda, hati baginda. Rasul SAW tidak merasa atau melihat apapun, tetapi hanya baginda merasakan wahyu tersebut berada di dalam hatinya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 51 yang bermaksud, dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutuskan seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi bijaksana. Berpandukan kepada ayat ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang membaca sejarah Islam dan juga agama-agama lain, termasuk agama-agama sesat, semua orang yang menganjurkan agama sesat, dia akan pegang kepada hadis ni. Dia kata dia mimpi, datangnya wahyu daripada mimpi, berpegang kepada wahyu ini. Dan kedua, Rasul SAW menerima wahyu dengan bunyinya loceng. Rasulullah mendapatkan bunyi melalui bunyi loceng, yang mana bentuk wahyu ini Rasulullah menceritakan kepada kita adalah wahyu yang sangat berat ditanggung oleh Rasul SAW, sehingga Rasulullah badannya akan berpeluh-peluh pada ketika itu walaupun musimnya musim sejuk. Sabda Rasul SAW, apabila datangnya bunyi loceng, yang selepas bunyi loceng itu diikuti dengan wahyu. Kadang-kadang wahyu itu datang aku selepas loceng itu berbunyi. Itu adalah masa yang sangat berat bagiku, kata Rasulullah. Kaedah wahyu ini nampaknya merupakan jenis yang paling sukar ditanggung oleh Rasul SAW. Sekiranya dia Rasulullah dilihat menunggang unta
akan melihat unta selepas menerima wahyu itu akan terus terduduk, kerana terjadi begitu berat sekali badan Rasulullah untuk memikul berat Rasulullah. Unta itu akan terus berlutut. Pada kesempatan lain diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, pada paha Nabi SAW ketika Nabi pahanya berada di atas Zaid, dan ketika mana datangnya wahyu dengan bunyi loceng, Zaid cerita begitu berat sekali menjadi paha Rasul SAW, sehingga Zaid merasakan pahanya seolah-olah ingin patah begitu. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga melaporkan bahawa pada masa ini apabila wahyu datang dalam bentuk loceng, Nabi SAW berpeluh dan muka Nabi akan menjadi merah. Jadi dalam semua riwayat, bentuk wahyu yang datang dalam bentuk bunyi loceng ni merupakan yang paling berat dan sukar untuk Nabi menanggungnya. Walau apapun beratnya, Nabi yang kasih dan sayang kepada umatnya menerima akan berat dan tanggungan itu, dan akhirnya menghafal juga wahyu itu. Ketika Rasulullah menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam, telah dimelihatkan malaikat Jibril. Rasulullah melihat sifat dan wajah dan bentuk malaikat Jibril. Ada kala Jibril datang dengan membawa wahyu. Dalam surah Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat 13 dan 14, firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam keadaan rupanya yang asli pada waktu lain di Sidratul Muntaha. Macam mana Rasul SAW tahu itu adalah Jibril? Kerana dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah melihat bentuk asal malaikat Jibril. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Nabi melihat malaikat Jibril, dia mempunyai 600 sayap. Wahyu juga dibawa oleh malaikat dalam bentuk seorang lelaki. Dan apabila Rasulullah dah menerima wahyu, keinginan Rasulullah begitu cinta dan sayang kepada Quran, keinginan Rasulullah untuk menyampaikan wahyu ini dengan segera kepada para sahabat, dengan ayat Quran itu yang betul-betul benar-benar memasuki jiwa Rasulullah. Ada kala Rasulullah cuba untuk menghabiskan wahyu lebih cepat daripada Jibril menghabiskan, kerana ayat Quran kebanyakannya berulang dan sebagainya. Maka Allah menurunkan ayat Quran ini untuk memberi teguran kepada Rasulullah. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah dalam suratul Qiyamah ayat 16 dan 17, la tuharriku bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'u wa qur'ana. Maksudnya, wahai Muhammad, janganlah engkau kerana hendak cepat menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepada kamu. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Nampak? Quran ini tidak pernah tersesat, tidak pernah tinggal walaupun satu huruf, kerana Allah sendiri yang mendidik dan menegur Rasul supaya walaupun Jibril alaihissalam yang membawa wahyu, supaya Rasulullah mendengarnya sehingga habisnya, barulah habis selesai membacanya. Hikmah pada masa itu mengapa Al-Quran diturunkan beransur-ansur. Al-Quran diturunkan beransur-ansur untuk meneguhkan hati Rasulullah yang selari dengan penyebaran dakwah Rasulullah ketika mana Rasulullah menjadi Nabi ketika itu, untuk menyebarkan dakwah. Karena ketika itu Nabi menghadapi pelbagai dakwaan dan ujian, kesabaran serta keteguhan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru itu perturunan Al-Quran secara beransur-ansur memberikan keteguhan hati Rasulullah untuk menghadapi suka duka dalam berdakwah,
seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hud ayat 120 yang bermaksud, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan padamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ayat Quran juga turun secara beransur-ansur oleh kerana ianya diturunkan selaras dengan peristiwa-peristiwa ketika itu. Adalah berlaras dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku, kerana setiap peristiwa yang berlaku ketika mana awal Rasul menjadi Nabi dengan tomahan kuffar musyrikin di Mekah, maka ada kala Rasulullah tidak mendapat menjawab semua tomahan dan pertanyaan daripada orang-orang Mekah ketika itu. Jadi setiap kali ada saja masalah di mana diperlukan penjelasan untuk mengatasi kekeliruan, maka panduan semasa itu, maka penerangan menjawab persoalan-soalan kaum musyrikin dan sebagainya. Oleh sebab itulah Al-Quran itu diturunkan berperingkat-peringkat, beransur-ansur kepada Nabi SAW. Ada juga tomahan bahawa Al-Quran itu ditulis bukan di zaman Nabi, para sahabat, dan siapa yang tulis kita tidak tahu dan sebagainya. Tapi jawapan kepada semua tomahan ini adalah buktinya Al-Quran diturunkan berperingkat-peringkat kerana para sahabat mudah menghafaz dan mudah memahaminya. Penurunan Al-Quran itu juga pada peringkat awal dikatakan umat ketika itu sebagai umat ummiin yang tidak tahu baca dan menulis. Dari ramai para sahabat ataupun masyarakat Arab ketika itu memang kuat dengan penghafalannya, dengan bahasanya. Maka penurunan Al-Quran cara peringkat itu memudahkan pengikut Islam dan para sahabat untuk menghafal dan memahaminya. Cabaran Rasulullah ketika mana awal menerima Al-Quran, sifat mukjizat Quran itu sangat hebat. Bahasa yang digunakan ketika itu di mana bahasa pra-Islam Arab ini, mereka begitu bangga dan bahasa. Mereka berperang bukan secara fizikal dengan pedang dan sebagainya, tetapi mereka berperang untuk menunjukkan kegagahan, keberanian, keunggulan mereka dengan menggunakan bahasa. Mereka percaya tidak ada bahasa lain yang akan turun untuk menandingi bahasa mereka. Maka ketika itulah kafir musyrikin mencabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencabar mengapa Allah tidak menurunkan Al-Quran sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika nusabbitu bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan juga Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nas ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Dua ayat Quran, satu daripada surah Al-Isra, satu daripada Al-Furqan, yang bermaksud, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran iaitu kepada Muhammad sekali sahaja. Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur itu kerana kami hendak menetapkan lidah dan hatimu dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepada kamu dengan teratur dan persatu. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakan kepada manusia dengan lambat dan tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Nabi SAW sendiri bukan saja menghafal Al-Quran, baginda menggalakkan para sahabat untuk menghafal. Dan juga Rasul SAW daripada awal komited dengan menulis semua wahyu. Apa saja yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, Nabi pastikan ianya ditulis seperti mana dibacakan kepada Nabi oleh Jibril alaihissalam. Malah untuk memastikan Quran itu berada dalam sifat keasliannya, supaya tidak ada apa yang tertinggal,
Allah menentukan malaikat Jibril datang dalam bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, untuk tadarus Quran dengan Rasulullah, supaya untuk memastikan bahawa ulang kaji itu tidak ada sebarang ayat Quran yang tertinggal. Hatta pada tahun yang terakhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahawa Nabi khatam 2 kali dengan malaikat Jibril alaihissalam. Antara para sahabat, walaupun dikatakan ramai ketika itu yang boleh menulis, hampir lebih kurang 40 orang, walaupun majoriti para sahabat ketika itu adalah di kalangan yang tidak boleh menulis, tapi yang menulis Al-Quran ketika itu adalah Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali ibn Talib, Abu Musa Al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika diizin Allah, di masjid ni kita akan baca banyak sejarah. Ingat nama ini, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nama ini akan tercatat dalam sejarah dengan banyak kontroversi, tapi kita akan membetulkan siapa itu sebenarnya Muawiyah ibn Sufyan. Selepas itu ditulis oleh Abdullah ibn Abbas, Abu Al-Darda, Abu Hurairah dan Sanid bin Qais. Tetapi 2 sahabat yang unggul yang diriwayatkan sebagai penulis wahyu yang mahir dan yang tertinggi rankingnya adalah Zaid ibn Sabit dan Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab. 2 sahabat ini. Cerita Quran zaman semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tamat ketika itu saja. Rasulullah wafat pada tahun 632 selepas hijrah ke Madinah. Selepas itu bermulalah zaman fitnah umat Islam. Maka selepas wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah ketika itu menghadapi masalah yang sangat besar tentang Quran. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar timbul nabi-nabi falsu, Musailamah al-Kazzab, dan juga orang-orang yang ingkar untuk membayar zakat dan sebagainya. Maka berlakulah peperangan yang pertama zaman Sayyidina Abu Bakar yang dinamakan sebagai peperangan Yamamah. Di dalam peperangan itu ramai para sahabat meninggal dunia, yang menjadikan Sayyidina Umar Al-Khattab risau. Seperti mana kita tahu dalam banyak riwayat, Umar Allah anugerahkan dia dengan begitu banyak deria, sampai nas Al-Quran, azan dan banyak benda dalam sejarah Islam datangnya daripada Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan memohon untuk Quran dihimpunkan semula. Ingat ya kata-kata ini ya. Musuh Islam sehingga ke hari ini menulis ungkapan ayat kata Sayyidina Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit untuk menulis. Riwayat itu palsu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hanya menyuruh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang tertulis dan disimpan dengan para sahabat, bukan untuk menulis. Jadi Abu Bakar pada peringkat permulaan enggan sedikit, takut. Dia bagi tahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, "Sorry my friend, I can't do this." Dia kata, manakan aku mungkin boleh tulis sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menulis. Tetapi atas nasihat dan desakan Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menolak keengganan itu dan memanggil Zaid bin Sabit untuk mengumpul lembaran-lembaran itu. Zaid bin Sabit pada awal juga enggan untuk melakukannya sebagai penulis wahyu pribadi Rasulullah dan besar dengan Rasulullah. Tetapi akhirnya apabila dia mendengar akan kerisauan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pun
akhirnya bersetuju untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang berada dengan para sahabat sekali. Banyak riwayat menyatakan bahawa Zaid adalah seorang pemuda yang bijak dan teliti, dan dia mencari semua lembaran-lembaran yang ada di kalangan para sahabat ketika itu. Quran ada diriwayatkan juga Zaid apabila dia mendapat himpunkan semua lembaran-lembaran itu, masih tertinggal 2 ayat terakhir dalam suratul At-Taubah atau Al-Bara. Walaupun Zahid dan kawan-kawan sahabat lain menghafal Al-Quran itu dan masih mengingat 2 ayat yang terakhir suratul Taubah, tapi Zaid enggan untuk nak letakkan itu di dalam surah At-Taubah selagi mana dia tak menjumpa bukti yang ayat itu tertulis di mana-mana lembaran. Akhirnya Khuzaimah Al-Ansari membawa ayat itu, dan akan sejuklah hati Zaid, dan akhirnya dikumpulkan Quran itu dan diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Quran itu setelah dihimpun dan setelah dihimpunkan, Zaid mengikatnya Quran itu dan menyerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk simpan. Dalam sebuah riwayat hadis ni yang diriwayatkan, dia kata Zaid pernah bercerita bahawa ketika mana Sayyidina Abu Bakar dan Umar suruhnya untuk mengumpulkan semua lembaran ini, dia kata tugas ini bagi dia. Kalau mereka menyuruh aku untuk berpindah atau mengubah satu gunung atau bukit di Madinah, dia kata itu lebih mudah bagi aku daripada tugasan yang berat untuk mengumpulkan Al-Quran. Inilah sifat para sahabat yang menghayati Quran, untuk begitu cinta dan takut untuk melakukan sebarang kesilapan Al-Quran. Al-Quran yang dihimpunkan ketika itu telah pun dihantar kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menyimpannya, dan kemudian Abu Bakar serahkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab menyimpannya, dan akhirnya setelah kematian Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran itu ataupun yang dinamakan Suhuf Sayyidina Abu Bakar telah pun diserahkan kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa tahu nama anak Sayyidina Umar Al-Khattab? Saya minta Tuan Imam siap coklat sikit. Siapa menjawab boleh bagi hadiah. Tak ada. Siapa boleh menjawab apa nama anak Sayyidina Umar yang menyimpankan Quran? Adalah Hafsah binti Umar, anak kepada Sayyidina Umar dan isteri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Quran ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar. Kita sambung sedikit. Ini baru mukadimah Quran ni. Kalau tuan-tuan boleh sanggup sedikit, kita cuba cepatkan sedikit untuk habiskan Quran ya. Dalam pemerintahan Sayyidina Uthman Al-Affan, ketika mana khalifah ketiga itu, Islam berkembang dengan begitu luas di Jazirah Al-Arab dan di kawasan-kawasan yang bukan Arab. Maka dalam satu ekspedisi, apabila tentera Islam dihantar untuk melawan dalam berperang untuk menawan Armenia dan Uzbekistan, maka di malam itu sebelum mulanya peperangan, maka jadi pertengkaran di kemah orang-orang Islam, di tentera Islam, di antara tentera Syria dan tentera daripada Iraq, yang perselisihan itu hampir menjadi kafir mengkafir, siapa yang betul, siapa yang tidak betul bacaannya dan sebagainya. General yang ditugaskan ketika itu untuk ekspedisi peperangan ini adalah Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani segera menghantar mesej ni kepada Khalifah Sayyidina Uthman, mengatakan kalau Khalifah tidak mengambil sebarang inisiatif atau sebarang usaha untuk menyelesaikan masalah pembacaan Quran mengikut qiraat ataupun lughat daripada daerah-daerah,
maka pasti akan menjadi pecah belah yang luas di kalangan orang Islam akan kelak. Maka Saidina Osman seperti biasa apabila mendengar masalah seperti ini, walaupun peringkat awal enggan, tetapi Saidina Osman setelah membincang dengan para sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat lain, maka bersetuju untuk nak mengumpulkan Quran dengan cara yang betul sekali lagi supaya menjadi panduan kepada umat Islam. Maka Saidina Osman pun ketika itu mengantar utusan kepada Hafsah, memohon jasa baik Hafsah untuk serahkan balik suhuf Abu Bakar yang ada dalam simpanan Hafsah, dengan jaminan bahawa selepas salinan Quran ini habis, suhuf itu akan dikembalikan kepada Hafsah. Hafsah kemudian kirimkan suhuf itu kepada Saidina Osman. Saidina Osman sekali lagi mengutuskan, memberikan tugasan ini kepada Zaid bin Sabit untuk memulakan tugas yang besar, yang Quran yang ditulis pada masa itu masih wujud sampai ke sekarang ini. Ada banyak lagi tapi kita cuba habiskan tuan-tuan, insya-Allah. Yang wujud sampai ke hari ini Quran itu. Apabila tugas menyalin selesai, Saidina Osman memanggil 3 orang Quraisy, iaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. 3 orang Quraisy ini dipilih untuk datang. Bukan saja Saidina Osman tu yakin, confident dengan Zaid bin Sabit, tetapi untuk memastikan sekali lagi bahawa Quran itu kerana perpecahan pergaduhan awal tu jadi daripada segi sebutan. Jadi Saidina Osman memanggil orang-orang Quraisy ini datang untuk mendengar pembacaan itu, supaya bacaan itu tidak lari daripada awal bagaimana ia yang diturunkan kepada Quraisy. Faham betapa beratnya tugasan ini yang dipikul oleh para sahabat sehingga ini. Selepas ditulis dengan sempurna, Saidina Osman sendiri sekali lagi dia meneliti Quran itu, membacanya secara pribadi, dan akhirnya untuk mengotakkan janjinya, dia menghantar suhuf itu kembali kepada Hafsah. Dan Saidina Osman telah membuat 9 salinan. Daripada 9 salinan ini, 2 masih ada sampai ke hari ini. 2 kita akan ceritakan. 1 dihantar kepada Mekah, 2 dihantar kepada Syria, 3 ke Basrah, 4 ke Kufah, ke Madinah. Saidina Osman mengantar 2 salinan. 1 kepada pemerintahan Islam ketika itu, dan 1 Saidina Osman menyimpan sebagai pribadi dia. Kemudian dihantar kepada Yaman, Bahrain dan Mesir. Suhuf Abu Bakar yang disimpan dengan Hafsah pada tahun 45 Hijrah selepas kematian Hafsah, ketika mana pemerintahan Khalifah Umayyah ketika itu, Marwan ibn al-Hakam, dia meminta kepada abang Hafsah, Abdullah bin Umar, untuk diberikan kepada dia suhuf itu, kerana dia tahu cerita suhuf ini daripada awal. Dia ingin membakar suhuf itu. Riwayat menceritakan sama ada pada tahun itu Khalifah Marwan bin Hakam ataupun Saidina Osman sendiri yang membakar suhuf yang ada pada Hafsah. Tujuan membakar suhuf ini adalah supaya dia tidak terjatuh kepada tangan-tangan lain yang kemudian akan menimbulkan jadi lagi banyak masalah dalam pertengkaran di kalangan orang Islam. Kemudian suhuf yang ada pada Hafsah itu dibakar. Jadi penyusunan Al-Quran itu menjalani 3 peringkat. Yang pertama semasa hayat baginda Nabi SAW. Kedua zaman Khalifah Saidina Abu Bakar. Ketiga zaman Saidina Osman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Quran ini akan menjadi menemani kita sehingga ke dalam kubur dan juga ke akhirat di padang mahsyar, malangnya jika kita tidak mengenali teman kita, maka penemuan sejarah Quran, sejarah yang bertemu hari ini, Quran yang asal yang ditulis yang saya katakan tadi itu, yang pertama yang dikatakan kepada, yang dikenamakan sebagai Sana'ah manuskrip.
Sana'a manuskrip ini adalah cebisan Quran dan lain-lain tulisan yang telah dijumpai pada tahun 1972, tak lama. Tahun 1972 dijumpai ketika mana masjid besar di Sana'a, Yaman sedang diperbaiki dan dibesarkan. Pekerja yang mengorek untuk membuat mimbar, mereka menjumpai banyak cebisan-cebisan tulisan. Oleh kerana pekerja ini tidak faham dan sebagainya, mereka mengisikannya dalam kalung guni ubi kentang dan tinggalkannya dekat mimbar. Dan akhirnya pegawai-pegawai masjid menjumpainya dan mengantar kepada kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman ketika itu, kita tahu miskin dan sebagainya, menjemput pakar-pakar daripada Jerman untuk membiayai projek untuk mengenal pasti apakah yang ditulis dalam Al-Quran itu, menggunakan teknologi ataupun studi yang dinamakan radiokarbon. Radiokarbon ini adalah satu pengajian, satu teknik menggunakan satu alat. Bila dia kepit dengan kajian ni, dia boleh baca lebih kurang tahun berapa asalnya kertas atau penulisan ini. Ini yang dinamakan Sana'a manuskrip yang masih ada sekarang ni, berada di Yaman. Kedua yang dijumpai adalah dinamakan Birmingham manuskrip. Inilah kita, bila kita tak baca sejarah, kita tak faham sebenarnya. Kita kan satu masa dulu kita boycott coklat Cadbury, tanpa kita tahu asal usul halal atau tidak. Akhirnya dapati tidak halal, tapi satu dunia umat Islam boycott coklat Cadbury. Sebenarnya tauke coklat Cadbury ini adalah dia bukan Islam, tapi merupakan orang yang banyak sponsor, orang yang banyak menanggung perbelanjaan, pengajian, sejarah dan juga manuskrip Quran. Dan dia yang membiayai kos di University Birmingham. Seorang pelajar daripada Italy, nama dia Dr. Alba Fedeli, seorang pelajar wanita. Saya masih lagi mengikuti dia. Tunggu bila dia akan dapat hidayah untuk masuk Islam. Dia dalam mengkaji semua manuskrip ini, dia mendapati 2 helai manuskrip tulisannya berbeza sedikit. Dan 2 helai ini adalah surah Kahfi dan surah Toha. Dan setelah diperiksa, dibuat studi sekali lagi radiokarbon, dan mendapati Quran ini, cebisan tulisan ini berasal daripada zaman Sayyidina Uthman ataupun lebih awal, dan merupakan selai atau 2 helai daripada tulisan surah Kahfi dan juga surah Toha. Dan Quran itu telah pun digelarkan ataupun telah dicopkan sebagai manuskrip yang paling penting di atas dunia ini, yang perlu dijaga dan disimpan, diawasi oleh Majlis Museum Perpustakaan dan Arsip sebagai kepentingan antarabangsa. Pameran utama manuskrip ini yang koleksi bertajuk Illuminating the Faith, mencahayakan agama, telah diadakan di Museum Birmingham baru lepas, lebih kurang 10-15 tahun yang lepas. Manuskrip Birmingham ini adalah 2 helai manuskrip yang jelas ditulis menggunakan tulisan Hijazi, bermakna tulisan Madinah, kaedah tulisan Madinah ketika itu. Dan macam mana saya kata, sebahagian surah Kahfi dan surah Toha. Dan yang ketiga yang dikatakan Quran Tokapi. Quran Tokapi ini adalah manuskrip yang dikatakan asli daripada Sayyidina Uthman, yang ada sekarang ni di Museum Istana Tokapi di Istanbul, Turki. Quran ini dihadiahkan oleh Gubernur Mesir ketika itu, Muhammad Ali Pasha, kepada Sultan Osmaniyah Muhammad yang kedua pada abad awal ke-19, dan sehingga hari ini ada di Museum Istanbul. Dan sekarang ni yang keempat, ini Quran yang keempat. Muslimat simpan sapu tangan sedikit jika menisit air mata. Quran ini
kadang-kadang saya baca sendiri pun jadi emosional sikit, terpaksa saya gunakan sapu tangan ya. Quran ini dinamakan Quran Samarkand, disimpan di perpustakaan, bulu rumah saya pun disimpan di perpustakaan khas Imam Tashkent di Uzbekistan, juga dikenali sebagai Quran Sayyidina Uthman. Manuskrip Quran ini benar ditulis ke abad yang ke-8 atau 9, ditulis di wilayah Iraq dengan menggunakan kaedah moden Kufik. Quran ini bila ada perbezaan, dia kata Kufik adalah tulisan kaedah Kufah, dalam bahasa Inggeris dia kata Kufik ya, ataupun bergaya Hijazi, tulisan Medina, iaitu tulisan bahasa Arab pada masa itu. Diriwayatkan Quran ini adalah milik Khalifah Sayyidina Uthman, Quran yang ketiga, Khalifah yang ketiga, dan Quran ini yang disimpan oleh Khalifah sendiri. Dalam Quran ini terdapat titik-titik merah yang dipercayai adalah darah Sayyidina Uthman. Ujian DNA dibuat oleh kerajaan Rusia pada ketika itu mengesahkan ini adalah darah manusia. Seperti mana yang kita tahu, pada malam yang Sayyidina Uthman dipancung kepalanya oleh pemberontak ketika itu, sebelum malam itu Sayyidina Uthman bermimpi dia berbuka puasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hari pembunuhan Sayyidina Uthman berpuasa, dan apabila di luar rumahnya bising dengan pemberontak, maka Sayyidina Uthman sudah hampir tahu nasibnya, dan dia duduk di biliknya dengan membaca Al-Quran, sehinggalah kepalanya dipisahkan daripada badannya, dan titisan darah itu ada dalam Al-Quran itu. Dan setelah meninggalnya Sayyidina Uthman, bila Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali pusat pemerintahannya adalah di Kufah, dan Sayyidina Ali membawa Quran ini kepada Kufah. Selepas beberapa tahun, maka revolusi di Rusia, kemudian kerajaan Rusia menghantarnya kepada perpustakaan nasional di Rusia. Tetapi atas desakan penduduk Islam di Tashkent dan juga UNESCO dia mengisytiharkan Quran ini tidak boleh dirosak, tidak boleh diambil, tidak boleh buat apa. Ini sebagai satu penemuan agung yang masih ada di atas muka bumi ini. Bagaimana Quran ini sampai kepada Uzbekistan di Tashkent? Bagaimana, tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Saya hutang coklat satu. Bagaimana? Pada tahun 1258 terjadi nokta yang paling hitam dalam sejarah Islam dan tak boleh dilupakan sehinggalah kiamat. Kita insya-Allah ada luang masa, kita minta izin kepada Tuan Imam untuk bacakan sejarah itu saja. Pada tahun 1258, ketika mana kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu, keunggulan Islam ketika itu merupakan cahaya kepada dunia. Barat, New York, Paris, London, semua tidak wujud. Baghdad ketika itu menjadi pusat yang sangat kegemilangan, sampai tercatat di sejarah bahasa Inggris ni, The Arabian Night, 1001 Night, 1001 malam, di mana orang putih daripada barat datang ke Baghdad untuk belajar membina tandas, belajar macam mana buat sabun, mandi dan sebagainya. Kerajaan yang sangat hebat ketika itu, dipandang begitu tinggi di dunia ketika itu, kerajaan Abbasiyah. Dan ketika itu isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid, Siti Zubaidah, telah pun membina highway dan R&R yang kita tengok hari ini untuk jemaah haji untuk pergi kepada Mekah. Dan kerajaan yang hebat itu telah dimusnahkan dalam 2 minggu oleh Mongol. Hancur, dikatakan. Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah menulis, begitu kejamnya Mongol, dia membunuh sehingga 250,000 hingga 1,000,000 orang Islam. Ibnu Katsir menulis, kota Baghdad ketika itu tidak boleh dijalani
mayat bergelimpangan sehingga ke lutut. Bau busuk daripada kota Baghdad itu asalnya ketua-ketua tentera Mongol yang ingin duduk di Baghdad kerana Baghdad itu melengkapi semua kemudahan. Mereka tidak tahan dengan bau yang ada, mereka tinggalkan kota itu. Sejarah yang hitam, maktabah yang ada di Baghdad ketika itu dengan kitab dan Quran yang berjumlah yang sejarawan tidak boleh rumuskan, semuanya dibakar atau dilontar ke dalam sungai Tigris untuk dijadikan jembatan untuk kuda mereka berlalu. Hasil daripada itu, sungai Tigris menjadi hitam daripada dakwatnya untuk beberapa bulan lamanya. Sejarah hitam ini tidak boleh dilupakan kerana sejarawan menulis akibat daripada serangan ini maka hilangnya banyak khazanah ilmu Islam di situ. Maka akhirnya Mongol yang dinamakan Genghis Khan, Kublai Khan, mereka adalah satu bangsa yang tidak percaya kepada agama. Mereka cukup takut dengan Quran kerana mereka heran orang Islam dengan membaca Quran, baca saja boleh mengikutinya. Jadi dia takut Quran itu sihir. Jadi dia bakar dan dia buang. Dan sebahagian tulisan-tulisan berkaitan dengan perubatan astrologi dibawarnya kepada Uzbekistan ketika itu menjadi pusat Transoxia ataupun pusat pemerintahan Mongolia ketika itu. Daripada situlah sampai ke hari ini Quran itu masih ada lagi. Mengapa Quran itu masih hidup? Kita akan jumpa nas Al-Quran. Jadi begitulah ceritanya Quran yang original daripada zaman Rasulullah disalin ada sampai ke sekarang ni. Jadi saya ambil 5 minit lagi saja. Masa kecederaan kalau tak dibaca ni tidak lengkap. Bagaimana Quran yang ditulis dengan tangan dan sebagainya akhirnya dijadikan buku sebegini. Ini pun sejarah yang umat Islam perlu mengetahui. Kerana yang menulisnya, yang membukukannya bukan orang Islam. Mengapa ini boleh terjadi? Kerana Allah SWT merancang kehebatan Quran ini. Kalau tidak ada orang Islam yang buat, nescaya Allah boleh membuka hidayah kepada orang lain untuk membuatnya. Maka Quran yang pertama telah dicetak adalah di Gutenberg printed di Germany pada tahun 1436. Kemudian Quran ini menjadikan Quran yang diminati para sekolah-sekolah di Eropah. Quran yang pertama selepas di Gutenberg ini, Quran ini di Gutenberg ini telah dijumpa mesin cetak yang pertama. Kerajaan Osmania ketika itu begitu minat untuk berkembangkan Quran, maka mereka membeli mesin yang mahal ketika itu untuk dibawa kepada Astana. Astana ini adalah nama lama kepada Istanbul. Kemudian Quran yang pertama dicetak adalah tahun 1530, dicetak di Itali oleh dua adik-beradik berbangsa Itali, nama dia Paganino Paganini. Sebut dia nama Itali kena gulung lidah sikit ya. Paganino Paganini Alexandria. Dua beradik ini mencetak Quran yang pertama menggunakan movable typewriter. Oleh kerana Quran ini mempunyai banyak pencetakan, kesilapan pencetakan, maka tidak digemari oleh umat Islam ketika itu. Dan juga ketika itu, ketika mana apabila berita pencetakan Quran bermula, maka papal itu nama Pope yang ketika itu mengarahkan di Venice supaya semua Quran jika tercetak hendaklah dibakar dan dibuang. Maka Quran yang dicetak di Itali sudah tidak ada. Kemudian Quran pada tahun 1694 dicetak di Hamburg oleh seorang Yahudi, Abraham Henkelman. Dia yang mencetak Quran ini. Quran ini juga mendapati banyak kesilapan. Jadi tak menjadi kegemaran. Tapi Quran yang dicetak pada tahun 1694 ni masih ada dalam simpanan. Satu naskah ada dalam Museum Kebangsaan di Egypt, di Mesir, dan satu lagi di King Saud Library di Riyadh. Kemudian Quran di mana siapa yang cetak tidak tahu, tidak ada sejarah. Ditemui
di Rusia pada tahun 1987 menggunakan Quran itu. Umat Islam di Rusia ketika itu di bawah pengawasan Mullah Osman mencetak Quran yang pertama di Rusia. Kemudian Quran yang kedua dicetak di Kazan di Rusia juga, di tempat Tatarstan, ibu negeri Tatarstan. Kemudian pada tahun 1828 Iran menggunakan teknologi litograf. Litograf tidak menggunakan font tapi ditulis dan di photostat become macam itulah teknologinya. Pada tahun 1828 jumpa di Iran. Kerana Iran ketika itu pemerintahan Islam dan sebagainya memang hebat, bukan Syiah semata-mata ketika itu, pusat pemerintahan dan juga di mana lahirnya banyak ulama Khurasan. Jadi kemudian Quran yang kedua juga dijumpa di Tabriz yang dicetak. Kemudian Quran datang kepada Egypt pada tahun 1833 dicetak dan juga dicetak dengan penuh dengan kesalahan dan kesilapan. Maka Syekhul Azhar dan ulama-ulama di Zahar minta kepada Raja Mesir ketika itu Khadif Abbas I untuk bolehnya ambilkan balik semua Quran itu dan rosakkan semua Quran itu. Bukan rosak, dilupuskan semua Quran itu. Juga dikatakan kebanyakan Quran yang dijumpa ketika itu telah dibuang dalam sungai Nile. Kemudian pada 1834 The Fugel Edition. Kemudian di Jerman, seorang orientalis Jerman yang minat terhadap Quran, dia mencetak. Pun Quran ini mempunyai banyak kesilapan dan sebagainya. Pada tahun 1850 Quran yang pertama dicetak di India, di Lucknow. Kalau kita belajar sejarah, kita akan belajar pusat Islam ketika yang besar ketika itu di Lucknow, di Durban. Maka sejarah ini betul, tidak salah. Kemudian Quran ini apabila pada tahun penghujung 1877 Khilafah Osmaniyah menyedar akan tanggungjawab untuk cetak Quran untuk diedarkan kepada seluruh dunia, mereka mengambil inisiatif untuk mula cetak. Dan kemudian daripada Egypt dan sebagainya, sehinggalah ke tahun 1924 seluruh dunia menggunakan yang dinamakan Mushaf Fuad, King Fuad yang dicetak di Mesir, sehingga tahun 24 selepas yang digunakan namakan sebagai Standard Kahirah, Quran Standard Kahirah. Sehinggalah pada tahun 49 kerajaan Saudi mula mencetak Quran pada tahun 49 yang dinamakan Quran Mekah. Kemudian satu lagi naskah dijumpai di Riyadh di Saudi. Kemudian maka masalah umat Islam selesai pada tahun 1984. Terlalu baru kalau berbanding dengan sejarah. King Fahd Complex for the Printing of the Noble Quran, di mana Saudi mencetakkan yang kadang-kadang dulu dia ada jemaah yang pergi untuk umrah dan haji boleh pergi melawat. Maka di sinilah mereka menggunakan kaligrafi Syekh Osman Taha. Baru ni mungkin dalam setahun ataupun dua video tentang viral Osman Taha yang tulis Quran menggunakan tangan tu, baru almarhum, baru meninggal menggunakan. So Quran yang dicetakkan oleh Saudi ni dia bukan daripada typeset font tu, dia daripada tulisan asal tangan Syekh Osman Taha. Begitulah Quran melalui berbagai fasa sehingga hari ini datang kepada kita dengan hanya kita bayar RM20, RM30, RM10 kita boleh memiliki. Tapi darah dan segala tenaga yang ditumpahkan oleh para sahabat sehingga sekarang banyak panjang ceritanya. Mengapa Quran ini akan hidup sampai ke sekarang? Allah sebut walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Dalam Quran Allah kata Quran ini Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan kepada siapa yang minat, siapa yang menaruh hati, dia tak perlu risau. Dia cuma usaha saja, yang lain Allah akan mudahkan. Kemudian perjalanan Quran sepanjang ini, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu panjang. Dan kemudian Allah kata dalam Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpul Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaanmu dan lidahmu. Al-Qiyamah ayat ke-17. Jadi Quran adalah sebuah kitab yang begitu hebat sekali dan tidak boleh siapa pun menghapuskan Quran.
Siapa saja pun merancang untuk menghapus Quran di barat, dibakar, di mana, terutama di zaman sekarang. Andai kata menimpa musibah ke atas umat Islam, semua Quran ini dibakar, umat Islam tidak perlu risau. Dia cuma makan masa 15 minit saja. Di Universiti Bukhari pun boleh. Panggil Syekh Faiz dengan sekawannya, semua hafiz ni akan baca semula dan kita boleh adakan balik Quran. Kerana apa? Kerana jaminan Allah Subhanahu wa taala, siapa pun tidak boleh merosakkan Quran. Saya akhiri dengan 2 contoh. Yang pertama, Abu Lahab ketika mana dia berada, kan Quran kata tentang dia dalam surah, dan dia sebenarnya kalau dia nak menyesongkan umat Islam, dia kata, tengok Quran kata saya orang jahat, sekarang saya baik, saya masuk Islam, saya pergi solat. Dia akan kata Quran bohong. Begitu juga Yahudi dan Kristian yang membaca Quran setiap hari, mengamal Quran, dia mengkaji Quran setiap hari. Kan Quran kata tidak, kita boleh berbaik dengan dia. Dia cuma buat 2-3 masjid, pergi tolong Palestin, dia kata tengok kami baik. Quran kata tak baik. Senang ya perancangan dia, tapi perkara itu tidak akan berlaku kerana Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bab Quran dan kita di dalam kubur ni, di dalam apabila kita berada di kubur, ringkaskan riwayatnya, setelah jenazah dikuburkan dan orang terakhir meninggalkan makamnya, datanglah malaikat Munkar dan Nankir untuk menanyakan beberapa soalan pertanyaan kepada jenazah. Maka jika juga berusaha untuk memisahkan, ada seorang di sebelah jenazah itu ketika mana proses jawab soal jawabnya. Orang yang mengikuti jenazah itu akan mengatakan bahawa jenazah adalah sahabat karib dan tidak akan meninggalkannya dalam keadaan apapun, dan tidak akan berpisah dengan jenazah sampai ia masuk syurga nanti. Lantas ditanya, siapakah kamu? Dia jawab, aku adalah Quran yang terkadang kamu membacanya dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nankir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Dia adalah Quran yang selalu kita baca setiap hari dalam apapun kondisinya. Pendek kata tuan-tuan, kawan yang boleh mengikuti kita dalam kubur, tidak ada kawan. Kalau tuan-tuan ada duit 10 juta, 15 juta, 20 juta, 100 juta, minta izin dengan AJK Bukhari, kata kubur di situ, saya nak tempah satu untuk saya, satu untuk satu lagi kosong seperti kaum Cina buat, dan letak satu Quran di situ sampai kita mati. Tak boleh tuan-tuan. Quran ni adalah untuk kita menghayati, membacanya, mengikutinya sekadar yang kita mampu, supaya dia menemani kita sehinggalah kiamat nanti. Satu anugerah Allah Subhanahu wa taala hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tidak perlu pergi jauh, tidak perlu naik kapal terbang, tidak perlu belanja duit banyak, tidak perlu buat apa, cuma simpan satu naskah di rumah, membacanya, amalnya apa yang kita mampu. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf, saya akhiri di sini. Sejarah ni kalau kita pisahkan sambung, dia tak berapa nak seronok. Tapi semoga kehadiran kita dan berada sedikit lewat dapat manfaat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar sejarah dan pengajian Islam di barat, di Universiti Barat dalam medium bahasa Inggeris. Semua fakta ni diambil daripada kitab-kitab terjemahan. Jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menjumpai fakta-fakta yang lebih bernas dan lebih tepat, sila maklum pada saya, kita boleh perbaiki. Akhir kata, terima kasih banyak, jazakallahu khair, dan saya mohon maaf kelewatan. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.